Okay, kita tunggu sekejap ya for your friends. And then we'll continue the discussion ya. Bagai putri tunjukkan di TV. Bagai putri mirip iklan di TV. Shafiq, my son said it's a very nice song. Thank you. You want to say something? Hi. Say hello. Say hello. Nice song. Okay. Nice song. Okay, go. Okay, so kita akan teruskan discussion. Sebelum tu, let's see the question. And if possible, I will share with you guys today itself the home experiment also, so that nanti hujung minggu ni you boleh belilah, bukannya banyak barang pun, just 2 carbonated drink. Okay, this drawing, is there any problem with the drawing? Can you guys hear me clearly, or do you need me to? Jelas madam, jelas madam. Jelas madam. So saya tak payahlah guna headphone ya. Okay. Okay, kita teruskan. Siapa yang dah jawab ni? Tolong hantar jawapan kat WhatsApp. Let me see. Tanda melalui tu. Cepat. Siapa yang dah buat? Hantar. Oh, kita dah bincang kan? Aku ni dah nyanyuk lah. Sorry, I had 2 classes. Saya dah lupa dah. Okay. Tapi kita belum bincang the tutorial, right? Do you have any problem with the tutorial question? No. No, semua boleh jawab kan? Okay, kalau semua boleh jawab, no problem. Then I teruskan sahaja into wait 1 minute. This was the first years. Okay. 1 minute. Let me just rename it. Okay, ini kita dah bincang. Okay, now let's get into covalent. Okay, covalent ni pun sangat-sangat penting because after this, we will go in detail for covalent. Okay, so covalent ni ada 2 jenis covalent. First thing is where a bond formed by sharing of 1 or more pairs of electron between atoms involving only non-metals.
So ini di antara non-metal dengan non-metal. So bila dia perlukan satu, yang ni pun perlukan satu. So what they do, they combine. So when they combine like this, they form the bond. This is the bonding pair. And these are the lone pairs. Okay, so bonding pair is the pair which you make involved in the covalent bond. Lone pair is non-bonding pairs. Okay, so we can see here. Kita fokus dulu pada covalent. And okay, we see dative covalent. Dative covalent bond in which the shared pair of electrons, sekejap ya. The shared pair of electron, selalunya bila dia kongsi, dia bagi satu, lagi satu, bagi satu kan. Tapi yang ni, the shared bonding electron is provided by only one of the bonding atoms. Maknanya yang lagi satu yang nak combine ni adalah miskin. Dia tak boleh. So tengok sini ya. I just try and show you by drawing it. Mungkin kamu akan lebih faham nanti ya. When we want to draw the compound, kita kena tahu dia punya valence shell lah. So I just show you first roughly, then kita pergi in detail. So you see here, if it is N ialah 5 elektron. H ialah berapa elektron? 1 elektron times 3. Kita ada 3 kan? So all in kita ada 8 elektron untuk NH3. Yang central atom adalah yang lebih elektropositif, tapi kita tak boleh letak H, so kita letak N. So sini 2, 4, 6. Dia dah guna 6 elektron untuk bonding. So yang tinggal adalah 2. 2 ni kita letak sebagai lone pair. Ini adalah NH3. H plus ni dia ada berapa elektron? H ada berapa elektron? 1. Tapi saya sebut H plus. So maknanya sekarang dia ada berapa elektron? 0. Okay, dia tak ada elektron tetapi dia masih lagi nak buat ikatan. So dia kena cari orang yang kaya. So orang yang kaya yang dimaksudkan kat sini is this. N has lone pair. So dia adalah kaya. So apabila dia buat ikatan macam ni, apa berlaku ialah kita tak akan guna bond yang biasa. Kita akan guna anak panah. Anak panah ni menunjukkan kedua-dua elektron datang daripada N. And then there will be a plus sign here. So this is a dative bond. So dative bond is a covalent bond in which both the bonding electron comes from one atom. So tengok kat sini, dia datang daripada N. Macam mana saya tahu dia dative? Dia ada anak panah. Tapi kalau dia biasa-biasa punya sharing, katakan saya ambil satu contoh, CH4. That means C ada berapa elektron? C ada berapa valence? 4. H, 1 electron times 4. So all in you ada 8 elektron. So bila you tunjuk C, H, H, H and H. So nampak semua dah octet lah. Ni dah duplet. So this is a covalent bond. So sekarang pada tahap ini, you must know the valence electron. Kalau tak ingat, kena pergi balik kat proton number tu and do lah the configuration to get the valence. In case betul-betul terlupa lah, terpaksa buat balik. Dapatkan nombor proton and then you do the dative covalent dia. Okay, so now we see the characteristics. Bond between non-metal and non-metal atoms. In order to achieve stability of octet configuration, non-metals share the electrons. So ini adalah non-metal. Tadi yang ionic bond is between metal and non-metal. But this one, both are non-metal. So what they do? They, to achieve stability, they will share the electrons. Okay, so kita tengok beberapa contoh kat sini. So you see here,
CH4 covalent bond. Tadi saya pun tunjuk benda yang sama. So bila dia kongsi macam ni, dia akan jadi CH4. This is using the Lewis dot symbol. H2O, tengok ni, dia akan kongsi, dia akan beri salah satu lone pair dia untuk buat dative bond. Here there is a dative bond. Sebab ini adalah H+. H+ kalau dia tak ada elektron. Kat sini dia ada dua lone pair. Dia ada satu dan dua lone pair. So salah satu lone pair tu dia bagi untuk buat ikatan dengan H. This is also a dative bond. Dative, or we call it a coordinate bond. Interesting anak? Yes, madam. Yes, madam. Macam was-was. Okay, now you try and do this. Come, let's try and do this. Ada 6 soalan kat sini. 6 tambah 1. 6 ni lah. Okay, siapa yang ada masalah internet, you go out first, 10 minutes. You come in at 3 o'clock. Or 3 o'clock lah. Kalau you ada masalah internet, boleh keluar dulu. And then come in back at 3, if you want to save your data. I will also leave. I give you 10 minutes to do, buat dulu.影をまぶ蝶の鼓動が静寂の海を裂いて重なり合う声が今闇を振り払ったありついた背を拭って逃げ回るライトを消った悲しみに打たれた今日の傷跡かばうように焦るほどに遠くなってわけもなく意味を探して幼さの裏に隠した譲りたくない想いに気づいたなら見失わないように誰かを守れるともっと今信じたい影をまぶ蝶の鼓動が静寂の海を裂いた君に見せる偽りの全てが嘘じゃないだろう迷うたび捨てた答えもきっと選ぶ日はまた来るからこの心は誰よりも熱く燃やし続けよう消えないように晴れの日を白く嫌って雨の日の空を憎んだ波打ち際で逆らって記憶ごと消し去れば見えないものを疑えば正しさも見えなくなって許されただけと嘆いた見切れないままの日々も守ってゆく違う言葉はいらない誰かのせいにした日々を破り捨て銀色の羽を背負って嵐の中で生きてく誰の目にも触れないまま終わりにできやしないだろうボロボロになった代償なんて下話してくれてや
長の鼓動が静寂の海を裂いて重なり合う瞬間の残光を焼き付ける赤く染まる月彼方へきっとたどり着くと決めたから何も変わることなくても何も伝わらなくても迷うたび捨てた答えもきっと選ぶ日もまた来るからこの心は誰よりも熱く燃やし続けよう消えないように消えないようにあなたの声が道しるべ一羽の鳥が鳴いている名前のない空に私を探して優しさで編み続けたゆりかごで明日へ行こう晴れの日も雨の日にもあなたを守るためにかけがえのない宝物名前のない花は静かに眠るよ色なき風
して汗と血と涙で光る翼で今全部消し去って飛べ最果ての未来へ傷だらけの赤鳥が空を睨んでるありがとう引っ越す奴らが笑おうと海の果てが見たい心をにして向かい風に乗る助走を歌って飛んだありがとう飛べたい風と血と涙で光る翼が君をどこへだって連れて行く青い空の本能と空をむき出しにして花の旅路も夢叶うわけなくなって飛べた最果ての未来へぽつり降り出した雨が翼震わせるありがとうねほんと行く手に湧くのいつも今長い嵐の夜が来るレコードのくらいで僕だけるハートを2番も任せたよ飛べたいつも胸の奥を焦がす炎がいつ散らした世界になる夜明け前の雲が最後の花咲かせから命尽きるまで限界を越え最高してくれとめ俺たちの熊谷に大きな拍手をこの歌はあなたたちの歌ですあなたが歌って東京そういった最高です全部消し去って飛べたいつも胸の奥を焦がす炎が道を照らした灯台になる夜明け前の雲が最後の花咲かせら命尽きるまで限界を越え最高してくれとめた最果ての未来へ素敵な歌を聴かせてくれてありがとう
Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hanya nak tengok, kita kena pastikan salah satu saja yang berpasang sebab dia 5 So chlorine tu ada 5. Also you show 5. Okay, and then it forms the bond. Correct lah. So yang ni dia kena buat ikatan. Betul. Okay, okay dia buat everywhere it's going Okay, boleh saja. To make it more systematic also, you can draw P in the middle lah, and then maybe you can have 2 chlorines here, ikut lah 2 chlorines here, and then another 3 chlorines here, and then you show your arrow of it going lah, pun boleh. 3, 4. Okay, if you want to show, so the 2 goes here, so dia nampak taklah very difficult for you also to draw So you make sure when you draw, dia nampak senang sikit lah untuk dia attack masuk masuk sini. Susunan dia lah. Okay. Okay. So yang ni pun dia masuk sini, like that lah. Senang sikit. Some going here. One go here, and then another one goes here. Oh, tapi dia kena ada plus kan? So actually it's difficult. No. Sorry cikgu pun dah silap dah ni. Tak boleh macam ni sebab kita nak tunjuk dia plus. Sorry So you don't draw it like this. Apa yang dia tunjuk tu okay, but I think show it in a straight line lah. That means I know you rasa dia macam ni, so show the chlorine lah 5. Okay, then dia kena attack. Okay, but this one is correct lah. Saya rasa dia punya lukisan ni okay. Masa exam, they won't ask you to draw the formation lah. Ni for the basic Okay, dia tunjuk ni. Ada 7, kat sini kena ada 6. Okay, betul. SF6. C2H4. So you buat ni. Ini dengan ini. Dia buat double bond. Ya, betul. Nanti kita akan tunjuk kamu lah more in detail later. Kamu akan belajar macam mana dia buat double bond tu. Okay, within the next week lah kamu akan belajar. Bukannya lama sangat pun next week. Kita akan belajar macam mana dia buat double bond. Okay, good Putri. Now, I know you are still doing. Kita discuss lah bersama-sama how we want to draw the next one. BF3. Okay, apa yang kamu kena faham kat sini? Kat sini dia sebenarnya ada 2 compound. Satu adalah BF3 yang bebal. Yang ini adalah bebal. So dia incomplete.
Dan yang ini adalah dia ada lone pair. So bila saya lukis, saya akan lukis write the formation of the dative covalent using. Yang ni dative covalent. So bila saya lukis ni, saya akan lukis BF3 dulu, iaitu B, F, F dengan F. So you boleh tunjuk Louis dia dulu. Kamu buat pengiraan untuk lukis ya. Cikgu lukis terus. Kamu boleh buat pengiraan untuk lukis. Can you come up with this structure? And then lagi satu ialah NH3. So satu lone pair, dia ada 3H. Boleh. Boleh kan? Tapi tunjuk pengiraan elektron saya nak tengok pengiraan elektron nanti. Where you say boron has 3 electron, fluorine has 7 electron times 3. Macam tu kena ada pengiraan. Bila kamu Pengiraan as in statement macam berapa dia ada elektron lah kan madam? ya, macam ni lah yang atas ni yang saya tunjuk. Cai. So overall dia ada 24 elektron. Sebelah NH3 pula N dia ada 5 elektron, H dia ada 1 elektron darab 3. So dia ada 8 elektron. Macam ni kena tunjuk. So bila dia buat dative ni sekarang, what will happen is N dia akan ada 3H dia, tetap ada 3. Satu lone pair ni dia buat dative dengan B. Bila saja dia buat dative ni, dia akan ada tanda plus lah. NH3 tapi dia tak bagi tanda plus tu. Nevermind lah, you just show like this saja. So ini adalah dative bond dia. Where both the bonding electron comes from N. So selalunya dative bond ini akan berada dengan yang bebal atau yang incomplete octet. Kamu cuba buat untuk yang seterusnya. Kalau ada yang dah buat, boleh tunjuk. Also the same thing lah. NH3 dengan Al. Buat pengiraan. Al ada 3 elektron. Keep on writing so that you can remember. 7 elektron darab 3. So 21 tambah 3, 24 elektron. Then you show. So kamu akan tunjuk N. Dia ada 1 lone pair. Dia ada 3 H. H dengan H. Bila dia bertindak balas dengan Al ni dia ada 3 Cl. Tunjuk sebab dia kata Louis kena tunjuk dia punya what do we call this? Lone pairs dia. So yang ini kena tunjuk lah the arrow, sorry I forgot. This one is going to give to this. Ke arah yang menerima. So seperti biasa, kita lukis sahaja. Kita senangkan hidup kita, jangan ikut shape semua, just go like this first. So the Al is coming here. So this is Cl dengan Cl. Dia bentuk dative. Ada tak apa-apa soalan? Can you understand that? Madam. Yes. I'm sorry, madam. I couldn't understand the calculation. The calculation, for which one? For everything, madam. For everything, very good. Knock your head. Aluminium ni ada berapa valence electron? 3, right? Chlorine has how many valence electrons? 7. So if you see here, AlCl3, all in dia kena ada 24 elektron. So bila kita kira sini 2, 4, 6. Dah kan? 6. So ada berapa lagi yang baki? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24. So memang dah ada 24 elektron. So betul lah. Kalau N, kamu dah kira tadi, so saya tak tulis. N means there must be 5 electron for N
For H means there must be 1 electron times 3. So 8 electrons. So kira 2, 4, 6, 8. So structure ni betul. You kira the valence electron. For Lewis structure, we only show the valence electron. Okay, so when you count around here, you have 8 electron. Here also you have 24 electron. Okay, kita cuba satu. Okay, Lakshan, you try this one now. Al2. You tell me Al got how many electron? Sorry. 3, 3, Cl? 7, 7. Okay, so Al got 3 electron. So 3 electron times 2, which is 6 electron. Cl got 7 electron. 7 electron times 6, which is 48. 42. So all in 48. Okay, cuba lukis dia punya dative sekarang. Siapa yang dah dapat ni, tunjuk kat saya. Cepat. Saya beri hadiah. Madam ni semua ada bond kan? Semua ada bond. Tapi kita kena faham satu, yang Al ni dia adalah kategori bebal. So dia adalah incomplete octet. So dia buat dua ikatan ni agar dia boleh dapat octet. So that it can achieve octet. Kita tengok ya macam mana. Ada kawan kamu dah tunjuk ni. We take the jawapan. Very good. Kita tengok jawapan kawan kamu ya. Okay. There is this answer here your friend has given me. Let's see ya. Mm-hmm. (48). Kita tengok you punya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Did I miss anything? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. You ada 46 je ke girl? Ke boy yang hantar ni? Boy. Siapa yang hantar ni? Lakshan ke? Yes, madam. Whose work is this? My reflection. Lakshan, okay. Okay, now let's have a look at it. Okay, I do it first in mind, then after we see Lakshan's work here. So that means there is 48, okay. So what I do first is, I draw DAL, okay. Untuk lukisan ni, saya kena lukis macam ni ya. Kena ada 3 CL, saya letak AL sini, saya letak lagi 3 CL kat bawah lah. Sebab saya nak tunjuk ikatan tu. So dia dengan dia boleh satu. Dia dengan dia boleh satu. Dia dengan dia dah boleh. So bila dia buat ikatan ni, dia ada lagi 6. Dia ada lagi 6 lah. Sekarang, dengan klorin ini, apa dia buat ialah dia buat dative. That means the chlorine is going to give the electron here. Klorin berikan pada dia, yang ni 3 ni dah ada kan? 3 ni dah ada. 1, 2, 3. So bila dia bagi, dia tak ada 6 lagi. Dia tinggal 4 sahaja.
Dan dia buat satu ikatan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan klorin ni pun dia akan beri satu ikatan kat sini, dative. So bila dia bagi kat sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ni dia buat ikatan biasa. Kalau dia buat ikatan biasa, klorin tu akan ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See if you can see. Six, 12, 18, 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48. So the same chlorine cannot make two dative bond. Only one dative bond. So chlorine yang buat dative bond tu akan hilang satu lone pair dia. So dia akan tinggal 4 saja. Boleh faham tak? So now we look at your drawing, boy. So you see yours, when you show like this, you see this is dative, dia buat 4, okay? Yang ni pun dia buat dative, okay. Dative dengan klorin ni. Okay, can also lah, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dia klorin yang berlainan buat ikatan tu okay lah. So klorin kat sini buat dative, yang ni buat dengan yang ni. Okay, boleh lah. But are we having 2, 4, 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ah, 48 also lah. Okay lah, boleh. Betul juga. Betul juga. Konsep you betul. Okay, correct. But just lebih cantik kalau lukis macam ni je. Tapi it doesn't matter. As long as you show yours pun okay je. I rasa tak ada masalah. It's just that we want to see the one yang buat dative bond ni tinggal 4 elektron saja. Yang buat dative bond tinggal 4 elektron sahaja. Madam kena letak bracket juga ke yang tu? Semua ni letak bracket lah. Sebenarnya nanti dia ada chart sebenarnya. Nanti we will learn that. Just put it in the bracket lah. By using Lewis structure, show and label the 3 types of chemical bonding that exist in the compound of ammonium chloride. Okay, cuba dulu. The 3 types of chemical bonding. Ni sangat menarik soalan ni. Cuba buat dulu. Kamu kena rasa begitu seronok jawab soalan. Here, Lakshan, 7 electron times 3. So it's 21 plus 3 is 24 electron. Here, N is 5, H is 1 times 3, 8. So you must see here 24. So 2, 4, 6, 7, 8. Here, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. 8, betul ke? 2, 4, 6, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Betul. Okay, the way you buat pengiraan, betul kan? Ada sesiapa yang nak tunjuk ni? Dapat ke? Ada 3 jenis ikatan kat sini. This one.
Okay ke? Anyone have tried and you have got the answer? Dapat ke tak dapat? Dapat tapi tak dapat. Tak dapat, madam. Tak dapat ya. So kiranya dalam ni ada double bond lah kan madam? Tak ada. Dia ada covalent, dia ada dative covalent dan dia ada ionic. Libatkan dia ni. Kita tengok macam mana ya. Okay, we draw first. So NH3 ni adalah NH3 bila dia tambah dengan NH3 ke ni NH4 plus kan? Okay, sorry, NH4 . So maknanya dia ada dative bond kat sini sekarang. Kat sini. Okay, saya tunjuk balik lah macam ni, tentu tak faham kan? Apalah cikgu ni. Sekejap ya. Budak baru belajar. Okay. How do we get NH4? You must understand. H2 attach dekat N kan? Maknanya NH4 ni kamu dah belajar tadi. Dia datang daripada H3 dan dia buat satu bond, dative bond dengan H. H. Ini adalah NH3+. Dan dengan Cl- dia adalah charge lah. So dia ada Cl-. Cl-. So ini adalah covalent. Ini adalah dative covalent. Dan di antara dua-dua ini adalah ionic bond. Boleh? Boleh madam, boleh. Boleh ya, nampak tak? Dia nampak memang susah nak tengoklah kalau kamu baru je belajar kan. So NH4 plus ni kena tahu dia ada dative. Dan dia adalah NH4 plus Cl-. Sebab tu bila dia gabung dia punya charge hilang. Positif, negatif dah tak ada charge. Very interesting. Okay ke? So today you have learned three things. You have learned covalent bond, you have learned dative covalent, and you have learned ionic bond. And so you can also show how these three bonds exist in a compound, and kamu juga boleh tunjuk melalui Lewis structure. Do you have any questions so far? Tengok dulu soalan tutorial lah sebelum kita anjak ke depan nanti tak faham pula. Okay. Now we look at your tutorial. This one. Any problem with this question? No. Orang okay ya? Okay ya. Ada apa-apa soalan yang you nak saya tunjukkan? Tak payah. Dah mahir ya semua? So it's exactly like how we did first lah.
So kamu tunjuk ni. Okay, explain the formation of covalent bond. So you already know covalent bond is a bond formed by a pair of electrons shared between two atoms. Okay, between two atoms. Use Lewis dot symbol to show the sharing of electron between hydrogen and fluorine. So now hydrogen and fluorine. Fluorine ada 7. So when they share, they become H. Okay. So now this one, we call this a bonding pair electron. Bonding pair electron. Yang 3 ni, kita panggil lone pair electrons. Okay, anak? Boleh, madam. Boleh ya. So kamu kena cubalah. Yang ni semua cikgu dah ajar. Yang NH4 saya dah ajar. Yang H3O plus ni kamu kena ingat. H3O plus ni datang daripada H2O plus H plus. Semua ni adalah H plus lah. Dia campur H plus. So dia dapat H3O plus. Bila kita nak tunjuk dia punya lukisan, always remember H ada 1 elektron darab 2. O ada 6 elektron. So all in 8 elektron. Okay, tengok tu pencemaran bunyi betul kan? Mengganggu. Tapi dia nak juga pasang macam tu. O, H, 2 lone pair with a H plus. So bila dia gabung, one of the lone pair dia akan bagi untuk bentuk dative bond. So dia ada satu lagi lone pair dan dia ada tanda plus. Ni boleh besarkan sikit ya. See, if you have problem, you can ask me. Anything you tak faham. Okay, AL sama macam tadi yang kita dah buat. Kalau kamu nak tunjuk dengan lebih ni, so AL, CL3, tunjuk dia punya ni. Dia ada nama. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah dengan AL, CL, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CL, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila dia gabung, AL, CL, CL, CL. Ini dia buat dative, CL. Yang ini dia buat biasa, AL, CL, CL. Yang ini dia buat dative. Yang buat dative akan ada 4 sahaja. Yang buat dative akan ada. Yes. Apa dia? Pandai. Ya, betul. Anak panah terbalik. Dia kena ke arah yang terima. So, ke arah yang terima ialah mesti ke arah AL. Betul. Pandai dia. Yang lain sedar ke tak sedar? Sedar je madam, tapi saja nak bagi Najwa jawab. Oh, pandai kamu kan? So, ke arah yang terima. So, ke arah yang terima iaitu AL. Okey, ke arah AL. Dia slide that. Dia tak ada chart, so kita letak je lah dalam kurungan.
Tak letak kurungan pun tak apa. Kurungan tu sebenarnya untuk charge. Bila dia ada charge. Okay, and then you will try and do this. Cuba lukis ni guna Lewis structure, guna yang Lewis dot symbol lah. So Cl katakan ada 7 elektron. Fluorine. Okay, macam mana nak lukis ni? Sekarang saya akan ajar kamu. Let's look at your can notes. Kita akan belajar macam mana nak lukis Lewis structure. Okay, okay, guideline steps to draw Lewis structure. Number 1, count the total number of valence electron for the given molecular formula. For negative ion, add 1 electron to the calculation. For positive, you subtract 1. Bila dah kira hasil tu, kalau ada negatif, kita kena tolak 1. Kalau ada positif, kalau negatif, kita tambah, dia terima kan? Kalau positif, kita tolak sebab dia derma. Determination of the central atom. Tengok sini. Central atom yang kita letak tengah tu adalah least electronegative atau yang lebih positif. Kalau kita tengok dalam periodic table kita, lebih positif adalah sebelah sini. So yang ini lebih negatif. So we need to find atoms which are more on this side, more positive. Dia akan jadi central atom. Central atom ialah yang kat tengah tu. So kalau ada carbon dengan nitrogen, siapa yang jadi central atom? Baik. Siapa yang jadi central atom? Carbon dengan nitrogen? Carbon. Carbon lah. Okay, carbon will be more this side. Okay, more to this side. Tapi H tak akan jadi central atom because H has only 1 electron. So even though it's more positive, tetapi dia tak boleh dalam sejarah hidup jadi central atom. H tak akan jadi central atom. Kena ingat tu ya. Okay, draw the skeletal structure. Draw a single covalent bond between the central atom and the surrounding. This is bonding electrons. Calculate the number of non-bonding electrons since one covalent bond is formed by sharing 2 electrons. Okay, ni semua nanti you baca lah. Kita tengok ni. Formal charge pun nanti cikgu ajar. So we try one first. Okay, now count the total number of valence. Semua orang buat sekarang. Carbon, berapa valence elektron dia? 4. H, 1 electron times 4. So, ada 8 elektron. Kira untuk setiap satu. N berapa? So, kira dulu. Find the central atom which is the less electronegative or the more electropositive. So carbon dengan hydrogen, which is the central atom? Carbon. Carbon. Yeah, so carbon. Here, nitrogen lah. Dia ada NN saja, so N lah. So kita akan draw the skeletal. Sorry. Cikgu kena kecilkan dia sikit. Wait. Okay, kita akan draw the skeletal. So skeletal kita, carbon kat tengah. Dia ada berapa H? 1, 2, 3, 4. So yang ini 2, 4, 6, 8. So dia ada H, 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 H. So untuk step ni, draw the skeletal structure, add electron to the terminal atom. So this is the terminal. So dia ada 2, 4, 6, 8. Dangam kat sini. Minus 8 elektron. So ada 0 lah, tak ada apa-apa dah. So maknanya dah masuk semua elektron. If still balance of total number of valence electron, add E to the central atom.
Kita akan tengok macam mana ya. If electron at terminal atom all octet, make sure central atom is also octet. Octet ni adalah sangat-sangat penting. Octet means dia mesti 8 elektron. So kita tengok kat sini ni, carbon, right? So kita letak carbon. Kita letak carbon, dia ada 2 O, 2. So sekarang dah 2, 4. Tinggal berapa lagi? Tinggal berapa lagi? 12 kan? So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Betul? Kita ada 16 elektron. Tapi struktur ni betul tak? Sebab carbon kat sini, carbon is not octet. So ini adalah kesalahan yang sangat besar. Carbon mesti octet. Tetapi carbon tak boleh ada lone pair. So apa kita buat ialah kita akan keluarkan salah satu daripada lone pair kat sini dan kita akan buat double bond kat carbon ni. Kita buat double bond. Kat sini pun kita keluarkan satu daripada lone pair ni, kita buat double bond. So bila you kira sekarang, carbon ni ada 2, 4, 6, 8. Dia octet. Carbon octet. Kita kira oksigen 2, 4, 6, 8. Dia pun octet. Dan ini pun octet. So struktur ini adalah sangat stabil. Dia mesti ada 2 lone pair. Dia ada 2 double bond. Tak apa, jangan risau. If in case you cannot understand that, we can do it as you do, you will understand. You need more practice. Cuba buat nitrogen pula. Nitrogen dengan nitrogen. Tinggal berapa lagi? 10 kan? Sini 2 saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ke? Atau kita letak 2 sini, 2 sini. Kita keluarkan yang ini. Kita keluarkan iris inilah. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Boleh ke? Dia tak octet. Tapi dia mesti octet juga. So macam mana kita nak jadikan dia octet juga? Double bond. Double bond. Okay, you buat double bond. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni tak boleh. Ni tak octet. Ni 6 saja. So what can you do? Triple bond. So 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Bila kira 2, 4, 6, 8, 10. Betul. Very rare, tapi ada beberapa compound lah. And N2 is one of the compound you kena ingat. Dia bentuk triple bond. Cikgu nak ajar kamu satu cara yang senang untuk kamu nak kira dia punya kalau struktur yang semua kosong bagus tau. Maknanya H ini kan, dia ada 1 elektron kan. So bila you tengok kat sini, ni dia punya 1 elektron. So dia adalah kosong. Kat sini pun dia derma 1. Dia tak terima dari siapa-siapa, dia share sajalah kan, dia kosong. Ni pun kosong. Ni pun kosong. Carbon ni 1, 2, 3, 4. So dia pun kosong. So kalau
struktur yang semua kosong tu bagus. Tengok karbon ni kan, dia sepatutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. So dia tak terima apa-apa dari siapa-siapa, dia kosong. Oksigen ni kena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia pun kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia pun kosong. Ni sepatutnya 5. Kalau you kira macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun kosong. Dia kosong tapi not octet. So tak boleh. Kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau dia terima 1. Negative 1. Ini 1, 2, 3, 4. 4. That means dia donate 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong-kosong dan octet. So ini adalah struktur yang sangat bagus. Yang cikgu kira tu adalah valence elektron dia. Valence elektron dia. Dia punya elektron. Jangan tengok elektron kawan sebelah. Tengok dia punya elektron. Kalau dalam ikatan ini, H punya ialah 1. So dia tak terima. So kosong. Kat sini pun H punya 1. Karbon ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. So kosong. Katakan kalau saya buat macam ni ya. N, H, H, H. Dia buat macam ni kan, H. So kat sini 1, 2, 3, 4. Kita consider dia punya 4 saja sebab dia dah bagi 1 pada sini. So ini adalah plus 1. So ini adalah 1, 2, 3, 4 kan, dia derma 1. So dia plus 1. Ini kosong, kosong, kosong. Dan ini pun kita consider dia kosong lah. Dia terima kan. Ya, nanti you akan belajar formula untuk kira dia. Formal charge. Selepas ni kamu akan belajar macam mana nak kira formal charge. Tapi yang ni cara yang mudah cikgu ajarlah. Just lebih kurang saja. Lepas ni you akan belajar formal charge. Okay. If all terminal atom all octet, make sure central atom also octet. Yang paling penting ialah central atom mesti octet. Yang ini yang kita kata determine the formal charge for the most plausible structure. Formal charge ni ada formula dia. Saya ajar kamu banyak-banyak ni. So weekend kamu cubalah ya. By next week sebelum ni kamu akan rasa dah mahir dah. Sebut je cikgu ni kan. You cuba lukis ni semua nanti. You try and draw. Okay, kita tengok formal charge macam mana nak kira. Satu saja lagi cikgu ajar. Lepas tu cikgu tak nak bebankan kamu. Kesian kamu kan? Kesian ke kamu? Kamu kena rasa gembira dapat banyak maklumat. Okay, this is the formal charge punya formula. Number of valence electron tolak total number of lone pair plus half number of bonding pair. Okay, macam mana kita nak kira? Kita kira lepas ni. Plus half of bonding pair electron, number of bonding electron. Ni bukan pair, bonding. Okay, kita tengok. Kita kira, kita buat satu saja. Lepas ni you can proceed. Okay, kita buat ni dulu. N ada berapa elektron? Halo? 5 elektron. O ada berapa elektron? 6 elektron. Cl ada berapa elektron? 7. Tambah semua-semua? 18. Which is the central atom? And Central atom must be more positive. So which is more positive? N. So letak N, letak O, letak Cl. Dah berapa sekarang? 4 kan? Okay. So sekarang kita kena pastikan ini adalah octet. Macam mana kita nak bagi dia octet?
So kita tengok sini 2, sini 4. So kita letak double bond sini, boleh? Boleh. Lagi? Double bond ke sana. Kat sini double bond tak boleh. Okay. Sebab chlorine ni adalah group 17. Dia tak akan buat double bond. So we have no choice, but we will put maybe a lone pair here to make it octet. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, kira formal charge sekarang. Kita kira formal charge ya. Formal charge ni kamu kena tulis formula at least sekali. Valence elektron tolak half, lone pair electron plus half of bonding electron. So kita tengok untuk N, dia punya lone pair adalah valence ialah 5 minus lone pair electrons is lone pair electron 2, ni lone pair dia 2 plus half times bonding pair 2, 4, 6, 6. So apa formal charge dia? 0. Kita tengok untuk chlorine 7 minus berapa lone pair dia? 2, 4, 8, 2, 4, 6. Kira setiap satu. Bonding pair electrons. Plus setengah bonding pair dia ada. Dia ada berapa bonding pair dia? Sorry ya, saya nak tulis. So got 1 right? So this. So kira tinggal berapa? Kosong. 0. Now oxygen, cuba kira. 6 minus 4 plus half times 4. Also 0. Structure yang 0, 0, 0 is very, very good. Maknanya sini 0, sini 0, sini 0 dan dia adalah octet. So this is a very good structure. Ketua senyap dia okey kah? Ketua kamu dah tidur ke? Itu tiba-tiba dia kata dia dah tertidur. Halo? Dia hantar mak dia pergi kerja. Dia hantar mak dia pergi kerja. Baiknya dia kan? Okay, where? Oh, so he's missing in action already. Dia ada tapi tak ada. Okay. Can you understand anak? Encik Giri, saya tak dengar suara kamu langsung hari ni. Okay ke? Okay, dapat? Saya tak faham yang double bond tu. Yang double bond ni, kita terpaksa buat double bond ni sebab kita nak octetkan dia. And apa yang, okay, saya ajar kamu ni ya. Apa yang boleh buat double bond ialah group 16. Group 16 ni dia perlukan 2 elektron lagi untuk octet kan. Dia valence dia 6 kan. So group 16 boleh buat double bond. Kalau group 15 dia perlukan 3 elektron lagi. Dia boleh buat triple bond kalau dia nak lah. Tapi katakan kalau dia group 17 macam chlorine ni dia perlukan 1 elektron saja. So group 17 dia takkan buat double bond atau triple bond. No. Dia bergantung pada group dia. So kalau group 16, ni daripada group 16, dia boleh buat double bond. So kita akan gunakan, kalau terpaksa kita ambil juga double bond. So you see here, like this CO kan. Okay, kita buat yang ni ya. C ada 4 elektron. O ada 6 elektron. Macam mana pun kita kena octetkan carbon ini.
So macam mana kita nak octetkan dia? Kita buat dia double bond. O, 2, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 4. 2, 4, 6, 8. 9, 10. You do like this. 2, 4, 6, 8, 10. 8. 2, 4, 6, 8. Kalau kita buat macam ni, you kira dia punya formal charge dulu. 2, 4, 6, 8, 10 kan? Dia ada 10 kan? You kira formal charge kat sini. Kira dulu untuk carbon punya formal charge. Kita kira dulu. Formal charge carbon. 4 minus 4 plus half times 2, 4. Dapat berapa? Negative 1. O? Six. 3 times half times berapa? Half times 4. Ni akan jadi plus. You tengok tak, nilai ni dia bukan kosong, maknanya dia tak bagus. Dan yang kat sini kalau kita tengok 2, 4, 6, 8, yang ini octet, tapi yang ini tak octet, it's bebal. So structure ni salah. Bila saya lukis pun saya kena tahu bila formal charge dia tak boleh dapat kosong-kosong ni, maknanya structure ni salah. This is not the structure. Ini bukan, ini salah. So saya kena cuba untuk dapatkan, katakan saya buat kat sini double bond. Okay. I put 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ni pun tak boleh octet. So if I make it 6. So 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 10. So apa akan berlaku kat sini ialah yang ini akan jadi plus 1. 5 means dia terima 1. Terima means negative 1, sorry. Sekejap ya. Ini akan jadi negative 1. You kira formal charge ya. Cikgu buat secara ni aja. You kira formal charge, you akan dapat ini negative 1. Nak buat ke? Kita kira lah. Okay, kita kira formal charge carbon. 4 minus 2 plus half times 6. So, you akan dapat dan oxygen, you kira pula 6 minus lone pair 2 plus half times 6. So, you akan dapat plus 1. Plus 1. Okay, keseluruhan dia akan octet. So, octet dia akan octet. So, structure ni kemungkinan besar kita akan terima. Sebab formal charge dia rendah dan kedua-dua atom tu adalah octet. Kalau kita boleh dapat struktur yang kosong-kosong, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Tetapi susah kita nak dapat kosong-kosong. Kan it's a bit complicating for you because you baru saja belajar, tapi practice. Over the weekend, cuba practice. And then you'll get a hang of it. So kamu dah tahu macam mana buat Lewis dengan formal charge. Kalau kamu boleh dapat formal charge 000 is very very good. Kita cuba untuk H3O+. Cuba. O 6 electron, H 1 electron times 3. Ada plus, plus means dia derma. So kita akan tolak 1 elektron. So kita 8 elektron. So draw O, H, 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 2, 4, 6, 7, 8. So bila kita kira dia punya formal charge, O ni sepatutnya ada 6. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5 saja. So dia adalah plus 1. Ini adalah 0, 0, 0. Sebab tu charge keseluruhan dia ada plus 1.
dia adalah octet. Kalau octet dia sangat bagus. Boleh? Is it very a lot for you? I know it's a lot, tak apa. Kamu balik, kamu cuba dulu, kamu cuba fahamkan, try and draw the structures here. Okay, cuba lukis semua ni in our next, and then kita ada 3 rule kan. Yang disobey octet ialah bebal, SF6 ni expanded. Kamu tengok, kalau octet means, kamu kena tengok ni saja. Kalau octet, central atom dia ada 8 elektron keliling. Kalau incomplete, dia kurang daripada 8 elektron. Kalau expanded, central dia ada lebih daripada 8 elektron. So katakan saya beri kamu satu contoh kat sini untuk soalan ni, saya buat bersama kamu sekarang. Katakan saya buat BeH2, beryllium berapa elektron? 2. H, 1 electron times 2. So dia ada 4 electron. So when I draw BeH, memang dia ada 4 saja. Tak boleh buat apa-apa lagi. So yang ni dia adalah incomplete octet. Kalau yang ni S dia ada 6 elektron, F dia ada 7 elektron, darab 6, 42 tambah 6, 48 elektron. So when I draw S, F, 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 and F. 2, 4, 6, 8, 12. Minus 12, so I ada 36 lagi. So saya lukis 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 already. So if you can see here, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Central atom S, central atom has 12 electrons around it. So it is expanded octet. Dia boleh expanded octet because S is from period 3. So it has 3d orbital to expand its octet. So dia boleh expanded octet. Kalau beryllium bebal, aluminium dia boleh bebal. So kamu cubalah buat macam ni untuk kenal pasti. Yang mana satu under incomplete, yang mana satu expanded dan yang mana satu odd, semua itulah kamu cuba. Practice sahaja. You try and practice. Boleh? Ya. Untuk explain ni, apa yang perlu ada, you tengok ke atas ni. Mula-mula bila kita belajar ni, bila dia kata, here. Noble gas, not this one, the next one. Here. So octet, even central atom less than 8 electron. Even after sharing. Kalau dia expanded, kita akan sebut ni. Involves non-metal. So you say dia daripada period 3. So it has empty 3d orbital. Penerangan dia adalah daripada muka surat 3 ni. Okay? Okay, I know you are so penat ready, right? Okay, eksperimen 5 ni cikgu akan jumpa kamu pada hari Isnin lah. Kita jumpa 1 jam dulu.
I was thinking tak payah jumpa, but never mind. I will see you then. Then we will discuss. Okay, you tak payah buat apa-apa, tapi kita jumpa nantilah. Okay, PC saya pun dah nak hampir. Okay, so that's all. Do you have any questions? No, madam. Okay, cuba buat latihan ya. Giri boleh tak? Tengah dah, madam. Cuba ya. All, each and every one of you. Tak faham boleh tanya saya, boleh tanya kawan juga. And then I'll let you know. Okay, thank you so much. Bye-bye. Have a wonderful day. Thank you, Thank you, madam. madam. Okay. Jangan lupa buat assignment ya. Baik,